Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ini kita akan sambung lagi bab 6 hukum linear untuk 6.3 tentang aplikasi hukum linear. Okey, so kali ini kita akan belajar bagaimana kita nak tafsirkan beberapa maklumat dari lakaran graf. Okey, jom kita saksikan. Daripada lakaran graf, okey, kita boleh dapat beberapa maklumat. Yang pertama, kita perlu cari kecerunan. Yang kedua, pintasan, hubungan linear, nilai koordinat X dan juga nilai pemboleh ubah. Okey, jom kita tengok satu-satu setiap penerangan maklumat ini. Okey, jadi yang pertama kita akan tafsirkan tentang kecerunan. Okey, so kecerunan kamu pernah belajar sebelum ini. Okey, rumus nak cari kecerunan jika kamu ada dua koordinat. Okey, so let's say ini X1, Y1 and then koordinat satu lagi X2, Y2. Maka daripada koordinat ini kita boleh guna rumus yang ini untuk dapatkan kecerunan. And then kadang-kadang diberi dalam soalan and then juga diberi melalui hubungan linear dan juga bentuk lain-lain. Okey, sekarang kita tengok pula tentang pintasan Y. Okey, pintasan Y dilabelkan pada lakaran graf dan diberikan juga dalam soalan. Okey, jika kita diberi kecerunan dan satu titik diberi, maka kamu boleh guna rumus Y sama dengan MX tambah C untuk dapatkan pintasan Y iaitu C. Okey, yang kedua, jika diberi kecerunan dan pintasan X, maksudnya yang ini diberi, maka kita boleh dapatkan pintasan Y melalui rumus ini. Okey, dan juga kadang-kadang diberi melalui hubungan linear dan juga bentuk lain-lain. Yang ketiga tentang hubungan linear. Okey, hubungan linear iaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana Y ialah pemboleh ubah Y, X ialah pemboleh ubah X, M inilah kecerunan dan C ialah pintasan Y. Okey, selain pada itu, kita boleh dapatkan nilai koordinat X apabila koordinat Y diberi dan sebaliknya. Maksudnya kita akan gantikan ke dalam persamaan hubungan linear yang inilah. Okey. Okey, so tadi kita dah tahu macam mana kita nak dapatkan M dan nilai C. Okey, kita dah kira daripada maklumat yang di atas. Okey, selain pada itu, kita boleh dapatkan nilai pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah yang satu lagi diberi dan kita akan gantikan ke dalam hubungan linear atau tak linear. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Contoh soalan yang pertama, okey, daripada lakaran graf di atas ini, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan yang ini, okey, dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Okey, rajah menunjukkan garis lurus yang diperolehi dengan memplot, okey, log asas 4Y melawan X kuasa 2. Okey, soalan A kita akan cari nilai A dan B. Okey, so daripada sini kita akan ubah dia punya persamaan ini ke dalam bentuk hubungan linear. Okey, so kita ubah dulu. Y sama dengan A X kuasa 2 per B. Okey, so dekat sini kita dah guna untuk Y iaitu log asas 4Y. Okey, maka kita perlu masukkan log di kedua-dua belah lah. Okey, so A X kuasa 2. Okey, bahagi jadi guna asas log iaitu menjadi tolak. Okey, kemudian kita boleh pindahkan kuasa ke hadapan. Okey, so dia akan menjadi X kuasa 2 log asas 4A tolak log asas 4B. Okey, so bila kita buat perbandingan, kita dapati yang ini ialah pemboleh ubah X dan yang ini ialah pemboleh ubah Y. Maksudnya log A ini ialah M. And then negatif log B ini iaitu C, pintasan bagi graf ini. So, bagaimana kita nak dapatkan log A? Log A ialah kecerunan. Jadi, kita guna dua titik yang diberi ini. Contoh, saya ambil point 54 dengan 11,7. Okey, kita cari kecerunan. Okey, guna rumus kecerunan iaitu, okey, 7 tolak 4 per 11 tolak 5. Okey, so kita dapat 3 per 6, kita kecilkan dapat 1 per 2. Maka yang ini kita dapati ialah sama dengan 1 per 2. So, log 4 asas A sebenarnya sama dengan 1 per 2. Bagaimana saya nak dapatkan A? Kita tukar dari log kepada indeks. So, 4 kuasa 1 per 2. Ataupun punca kuasa 4 sama dengan 2. Maka nilai A iaitu 2. Bagaimana kita nak dapatkan B? Okey, kita gunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita pinjam satu titik ini dengan kecerunan kita iaitu 1 per 2. Okey, so Y saya 4, M saya 1 per 2. Okey, X 5 tambah C. Okey, so kita kira C kita akan dapat negatif 6. So, C ini ialah merujuk kepada log B. Okey, jadi kita boleh tulis kat sini negatif log asas 4 B sama dengan negatif 6. So, kita nak dapatkan B, okey, iaitu B sama dengan 4 kuasa 6. So, kita akan dapat 409
6. Kemudian kita akan jawab soalan B, iaitu soalan B kita akan mencari nilai Y apabila X diberi sama dengan 2. Okey, so kita gantikan dalam persamaan yang kita dah tukar yang ini. Okey, kita gantikan X-nya dengan 2. So kita akan dapat, so saya tulis dekat sini. Okey, jadi log asas 4Y sama dengan, okey, X kuasa 2. Okey, log asas 4A tolak log asas 4B. Okey, ini persamaan saya. Okey, saya akan gantikan X dengan 2. So, saya akan dapat 4. Log asas 4A ini ialah kecurunan M, iaitu kita dapat tadi 1/2. Kemudian yang belakang tadi ialah pintasan, iaitu kita dapat 6. Okey, so kita akan tolak dengan 6. So, yang ini boleh potong. Okey, so log 4Y sama dengan 2 tolak 6, kita akan dapat negatif 4. So, Y sama dengan 4 kuasa negatif 4. So, samalah juga dengan 1/4 kuasa 4. So, sama dengan, kita tekan kalkulator, dapat 1/256. Okey, kemudian kita akan jawab soalan C, iaitu soalan C kita akan mencari nilai hash. Okey, so nilai hash dekat sini. Okey, kamu boleh guna apa-apa sahaja. So contoh dekat sini saya boleh guna rumus kecurunan. Kita dah ada 1/2. Okey, dan saya akan pakai 2 titik ni. Okey, so kita boleh buat pengiraan. Okey, 1/2 sama dengan 4 tolak hash per 5 tolak 2. Okey, so 1/2 sama dengan 4 tolak hash per 3. Okey, maka 3 sama dengan 8 tolak 2 hash. Maka 2 hash sama dengan 5. So, hash sama dengan 5/2. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, pemboli ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan yang ini. Okey, dengan keadaan hash ialah pemalar. Okey, Raja menunjukkan garis lurus yang diperolehi dengan memplot 1/Y melawan 1/X. Okey, jadi yang pertama kita perlu cari nilai hash. Okey, so yang pertama kita perlu ubah persamaan ini kepada bentuk pemboli ubah 1/Y dan 1/X. Jadi 2/Y sama dengan hash per X tambah dengan 6. Okey, so macam mana kita nak dapatkan 1/Y? Maksudnya yang ini kita darab 1/2. Okey, so yang ini boleh potong, tinggal 1/Y sama dengan hash per 2X tambah dengan 3. So sekarang kita boleh tukar kepada hubungan linear, iaitu 1/Y sama dengan 1/X hash per 2 tambah dengan 3. So yang ini ialah Y, yang ini iaitu M, and then yang ini iaitu X tambah C. So yang ini ialah pintasan. Okey, yang ini nilai kecurunan. Okey, dan yang ini ialah pemboli ubah X. Okey, kemudian kita akan jawab soalan A. Okey, kita akan cari nilai hash. Okey, so dekat sini hash per 2 inilah kecurunan. Okey, so macam mana kita nak dapatkan kecurunan? Okey, daripada persamaan ini, pintasan kita dah dapat dekat sini 3. So, nilai K dekat sini iaitu 3. Jadi, untuk B kita dah dapat K sama dengan 3. Okey, so maksudnya titik di sini iaitu 0, 3. So, kita boleh dapatkan kecurunan melalui dua koordinat ini. So, 10 tolak 3 per 14 tolak 0. Maka saya dapat 7/14. So, 1/2. Jadi, hash per 2 sama dengan 1/2. Maka hash sama dengan 1. Kita cuba buat soalan C. Okey, C kita akan cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Okey, so kita gantilah dalam persamaan yang kita dah ubah tadi yang ini. Okey, kita gantikan X-nya dengan 2. Jadi 1/Y sama dengan 1/2. Okey, hash kita dapat 1. Okey, kita ganti terus. Okey, tambah dengan 3. Jadi 1/Y sama dengan 13/4. Okey, so saya sambung kat sini sikit. Maka Y saya adalah 4/13.